Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan saya yang boleh memahami dalam bahasa Melayu ya, di Malaysia, di Indonesia dan juga di Brunei dan seluruh dunia yang boleh berbahasa Melayu. Di sini saya ingin berbincang mengenai bagaimana kita boleh mewujudkan satu institusi wakaf yang boleh berdikari dan seterusnya memberi kebaikan kepada umat Islam berterusan, ya, tidak berhenti pada satu masa saja, tetapi ianya berterusan. Kita lihat tentang kejayaan institusi wakaf di Turki sejak zaman Empire Osmaniyah, ya. Kalau kita lihat kejayaan institusi wakaf di zaman Osmaniyah, ianya boleh menyumbangkan 1/3 daripada bajet kerjaan untuk pembangunan. Dan kita lihat institusi wakaf ini berjaya di mana seseorang itu boleh lahir dari rumah wakaf dan tidur di atas katil wakaf, makan dan minum dengan makanan yang diwakafkan, membaca buku yang telah diwakafkan, belajar pelajaran institusi yang diwakafkan, dan juga mendapat imbuhan ataupun gaji daripada institusi wakaf, dan seterusnya mati di perkuburan yang diwakafkan. Jadi maksud saya itu, seseorang itu lahir daripada rumah yang diwakafkan, tidur diwakafkan, dan seterusnya hidup dalam institusi wakaf, membaca buku wakaf, belajar di wakaf, dan seterusnya mati di kubur wakaf. Itu bagaimana spektrum keseluruhan institusi wakaf boleh membantu rakyat. Dan di sini kita lihat institusi wakaf bukan meminta, ya. Institusi wakaf ianya memberi. Jadi di situ kalau kita lihat budaya orang Turki masa itu adalah budaya di mana memberi sesuatu kepada yang lain, kepada manusia yang lain adalah satu satu perbuatan yang baik dan dihormati. Dan mereka mempunyai satu budaya, mereka berlumba-lumba untuk memberi sumbangan. Ya, ini dalam bahasa orang putih, competing with one another in giving charity. Itu satu budaya, ya. Maknanya dua budaya, iaitu budaya memberi sesuatu kepada manusia lain adalah satu pekerjaan yang baik, iaitu good work and making favors to others. Dan keduanya berlumba-lumba antara mereka untuk memberi sumbangan, competing with one another in charity. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana institusi wakaf itu berjaya, mari kita lihat apakah fokus yang diberi institusi wakaf ini. Pertamanya, kebanyakan lebih kurang 30% dari wakaf institution itu menempuh kepada pelajaran, merupakan universiti, sekolah dan kutubkhana, perpustakaan, library, iaitu establish the educational system, institution, university, schools and library. Dan juga dari keduanya, yang penting mereka fokus kepada kesihatan, jadi menubuhkan pusat-pusat kesihatan, hospital dan sebagainya, iaitu health care center, hospital dan seterusnya. Dan juga mereka menempuhkan aspek-aspek budaya, ya, menunjukkan satu budaya, iaitu Dewan Budaya untuk mempertikatkan budaya-budaya Islam di kalangan masyarakat mereka. Dan seterusnya juga mereka juga menumpukan kepada kawasan-kawasan pedalaman, iaitu masyarakat-masyarakat yang susah, supaya mereka dapat membangun selari dengan masyarakat-masyarakat yang maju.
Dan juga mereka juga membina social facilities, contohnya kemudahan-kemudahan untuk orang ramai, contohnya permainan kanak-kanak, tempat riadah dan juga taman-taman indah untuk masyarakat. Itu adalah 5 perkara penting yang difokus oleh institusi wakaf. Iaitu kalau saya boleh summarikan, saya rumuskan, fokusnya mereka education, pelajaran, health, kesihatan, budaya, and culture. Ketiganya penumpuan kepada kepedulian kepada masyarakat Dura Bandar, dan juga infrastruktur sosial seperti taman dan sebagainya. Saya lihat institusi wakaf di Turki ini mendapat berdikari sendiri dan berterusan, dan sehingga kini kita lihat di Turki banyak lagi institusi wakaf yang berjaya, dan banyak lagi institusi pelajaran, hospital yang ditubuhkan oleh institusi wakaf. Di sini saya membuat kajian mengapa mereka berjaya. Dalam aspek ini saya merumuskan 5 faktor kritikal yang menjadikan mereka berjaya. Pertamanya, wakaf institusi itu produktif. Saya akan terangkan apa maksud produktif. Keduanya, ianya accumulatif, iaitu berkembang, ya. Ketiganya, ianya sustainable, maknanya boleh berdikari, ya, berterusan, sustain, tidak runtuh, terus berjalan. Dan keempatnya, dari aspek kewangan, ianya independent, ini bebas, tidak meminta, bahkan mereka memberi dari bentuk kewangan. Dan kelimanya, mereka ini mempunyai pengurusan yang independent, self-sufficient, ya. Jadi itu mereka dapat berterusan dari aspek pengurusan. Jadi saya lihat apa maksud produktif. Produktif maksudnya, jika sesuatu institusi kewangan, institusi wakaf itu, ianya produktif, maksudnya ianya memberi sumbangan, ya, bukan meminta. Ianya memberi sumbangan kepada masyarakat. Seperti yang saya nyatakan itu, mereka memberi sumbangan dari aspek pembelajaran, penubuhan universiti wakaf, sekolah-sekolah wakaf, dan seterusnya. Mereka mempunyai institusi kesihatan, rumah sakit, hospital dan sebagainya wakaf, ya, dan juga mewujudkan culture, budaya, dewan budaya yang memberi masyarakat itu bersatu padu untuk terus maju, dan seterusnya mengadakan aktiviti infrastruktur sosial, iaitu infrastruktur kemudahan, ya, yang memberi manfaat seperti taman-taman kanak, taman-taman untuk riadah masyarakat dan sebagainya. Jadi mereka produktif, tidak mati, maknanya bukan meminta tapi memberi kemudahan ini kepada manusia lain. Dan seterusnya, ianya akumulatif. Maksud akumulatif di sini, ianya berkembang, tidak statik, ini. Maknanya kalau seorang itu mewakafkan 1 ekar tanah, pada masa lama 1 ekar itu berkembang kepada beribu hektar, ya, itu akumulatif. Tidak meminta tapi ia sebenarnya berkembang. Kita lihat bagaimana berkembang. Contoh, kalau seseorang itu mewakafkan 1 ekar tanah, 1 hektar tanah, ataupun 1 bidang tanah itu boleh diberi penafatkan, dan seterusnya diusahakan dari hasil perusahaan itu mereka boleh membeli tanah yang lain, dan seterusnya berusaha dan terus membeli tanah yang lain, dan ianya berkembang bukan saja
berkembang memberi wakaf kepada manusia yang lain, tetapi juga ia berkembang mewujudkan pekerjaan dan membantu masyarakat-masyarakat lain. Dan yang ketiga tadi produktif, ya, memberi faedah kepada manusia. Kedua, accumulative, berkembang. Ketiga, sustainable, ianya boleh sustain, maknanya tidak boleh tidak mati, ya, ataupun tidak runtuh, dapatnya berterusan berkembang, berterusan produktif, berterusan terus memberi faedah kepada masyarakat lain, dan itu sustainable. Dan mengapa mereka sustainable? Seperti saya akan terangkan bagaimana mereka boleh sustainable. Saya akan terangkan dari strukturnya. Dan keempatnya, mereka ini mempunyai kewangan yang bersendirian, ya, seperti mana yang telah diwakafkan, duit itu berkembang dan seterusnya memberi faedah, produktif, kumulatif dan sustainable, dan tidak meminta daripada mereka yang lain, tetapi mereka memberi kemudahan daripada uang yang disumbangkan oleh seseorang itu. Dan seterusnya, mereka mempunyai struktur organisasi yang teratur, yang mereka tidak mengharapkan pengurusan orang lain, tetapi mereka boleh membantu pengurusan yang lebih baik. Dan ini 5 success factor ataupun 5 faktor kritikal yang boleh menjayakan sesuatu wakaf itu. Saya ulangi, pertamanya produktif, ini memberi kebaikan kepada manusia. Seterusnya ianya accumulative, berkembang. Ketiganya sustainable, mereka boleh berdikari dan terus menerus boleh produktif dan accumulative. Ketiganya, mereka mempunyai sumber kewangan yang bersendirian, ia self-sufficient. Dan kelimanya, mereka juga mempunyai pengurusan yang bersendirian yang kukuh. Ya, dalam bahasa orang putihnya, kalau saya boleh rumuskan 5 faktor: produktif pertama, accumulative, sustainable, financially self-sufficient, dan kelimanya administratively self-sufficient. Itu yang 5. Di sini marilah kita lihat bagaimana mereka boleh berjaya, ya, institusi wakaf itu. Saya lihat institusi wakaf ini ditubuhkan, ya, pertamanya bagaimana mereka boleh dapat berterusan tadi, produktif, accumulative, sustainable, financial sustainable, and sustainable. Institusi wakaf itu ditubuhkan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan, ya, 3 struktur, iaitu pertamanya education yang mereka temukan, ya, dan keduanya mereka membuat aktiviti ekonomi yang boleh memberi sumbangan kepada pertubuhan wakaf itu kembali dan seterusnya berkembang, ya. Contohnya, kalau kita ada seorang itu mewakafkan sebidang tanah, ya, tanah itu kita usahakan 1/3 daripada itu kita simpan untuk membeli tanah yang lain, dan seterusnya berkembang, ya. Ataupun struktur organisasinya, institusi wakaf itu mempunyai satu aktiviti peleburan ekonomi yang boleh menghasilkan sumber kewangan kepada institusi itu kembali, dan sedia memberi sumbangan kepada pelajaran, education, university, dan juga sekolah-sekolah, hospital dan sebagainya. Jadi, dan seterusnya mereka juga memperuntukkan wang untuk memberi sumbangan charity. Contohnya, mereka mewujudkan dewan-dewan budaya Islam supaya masyarakat dapat berkumpul. Mereka memberi membina masjid, mereka membina taman-taman riadah, taman-taman kanak-kanak dan sebagainya. Untuk ini dipanggil social, sumbangan sosial kepada masyarakat. Jadi institusi wakaf itu boleh
berjaya di atas 5 faktor itu, ianya bergerak dalam 3 komponen ini, iaitu wang yang mereka terima dileburkan dan diusahakan untuk menambahkan kewangan kepada institusi wakaf itu. Dan 1/3 daripada itu mereka fokus kepada mewujudkan institusi pelajaran, iaitu sekolah, universiti dan aspek-aspek pelajaran. Dan 1/3 daripada wang mereka itu mereka memberi infrastruktur sosial kepada masyarakat. Jadi di situlah maka kejayaan institusi wakaf itu, Jadi pentingnya kalau kewangan wakaf itu diurus dengan baik, ianya produktif, ianya accumulatif, ianya sustainable, ianya financially self-sufficient, ianya juga administratively self-sufficient. Dan sumber kewangan itu dan yang dibagi kepada 3, iaitu 1 difokus kepada pelajaran, 1/3 lagi difokus kepada memberi kemudahan kepada infrastruktur, dan 1/3 lagi kewangan itu yang diterima diusahakan dalam bidang ekonomi supaya ianya bertambah sumbangan itu, bertambah sumber kewangan itu kepada institusi wakaf itu. Jadi itulah kejayaan yang kita lihat wakaf yang kita hendak wujudkan. Di sini kalau saya lihat di Tenggara Asia, salah satu wakaf yang berjaya ialah wakaf Muhammadiyah di Indonesia, Mereka mempunyai universiti, kalau tidak silap saya 168 universiti, mempunyai alumni sebanyak 30 juta, dan juga mereka mempunyai sekolah lebih kurang 10,000 lebih sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah ini menghasilkan ataupun mewujudkan 1 juta penuntut dalam satu masa. Dan juga begitu juga kalau kita lihat ianya berkembang baik struktur administratifnya, ianya juga berkembang dari aspek keuangan, dan juga berkembang aspek pemberian kebaikan kepada manusia. Dan kita lihat juga mereka mempunyai aktiviti seperti hospital atau dalam bahasa Indonesia rumah sakit, Rumah sakit ni bukan rumah tu sakit, tetapi rumah untuk orang sakit, Jadi kalau di Malaysia dipanggil hospital, tapi di Indonesia dipanggil rumah sakit. Maksudnya rumah untuk orang-orang sakit. Dan mereka mempunyai rumah sakit yang baik. Dan rumah-rumah sakit ini bukan saja statik, tapi mereka punya rumah sakit kapal, bergerak. Oleh kerana Indonesia ini mempunyai perpulauan yang banyak, beribu pulau, jadi hospital bergerak juga diwujudkan. Itu satu contoh kebaikan yang perlu kita ikuti. Dan saya difahamkan institusi wakaf Muhammadiyah ini ditubuhkan pada tahun 1920, dan sekarang sudah lebih kurang 100 tahun, dan ianya telah berkembang itu baik di seluruh Indonesia, dan diharapkan ianya berkembang di seluruh Nusantara, memberi wakaf kebaikan kepada umat Islam di negara, dan seterusnya berkembang di seluruh dunia. Itu yang saya dapat lihat, yang contoh yang baik di Indonesia, dan diharapkan banyak juga lagi institusi wakaf seperti ini diwujudkan, seperti mana yang kita lihat kejayaan institusi wakaf di Turki dan sebagainya. Sekian, saya harap ilmu yang sedikit ada pada saya ini dapat dikongsikan bersama dengan saudara-saudari. Jika ada kesalahan dan silap faktur, silap fact yang saya kemukakan, saya minta maaf. Itu adalah kelemahan saya, dan diharap ilmu yang sedikit ini dapat memberi faedah kepada saudara-saudara sekalian. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.